mana Syawal telah berakhir. Mudah-mudahan tuan-tuan telah menikmati segala jamuan yang disediakan oleh pihak-pihak ataupun pihak surau, pihak masjid ataupun kawan-kawan dan sebagainya. Mudah-mudahan segala apa yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan masuk kepada bulan Syawal, Allah terima segala amal-amal kita dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diampunkan segala dosa-dosa kita yang lampau sempena kita berada pada bulan Ramadan dan juga pada bulan Syawal ini sendiri. Sekarang dah masuk bulan Zulkaidah, masuk bulan Zulkaidah. Bila masuk bulan Zulkaidah ni, orang akan berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji lah, kebiasaannya kita. Jadi kita menyambung lagi pembacaan kitab kita yaitu Mawa'iz al-Usburiyah, membicarakan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan dalam bermasyarakat ataupun kehidupan dalam individu itu sendiri. Jadi kita masuk pada hadis yang ke-6 pada subuh ini, yaitu amalan yang boleh menghapuskan dosa. Ya, amalan-amalan tertentu yang boleh menghapuskan dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nasir Al-Wasiti. Dia mendengar Abu Raja' At-Taridi menceritakan bahawa Abu Bakar As-Siddiq menceritakan tentang seorang badui yang datang menghadap Rasulullah SAW. Kata badui itu, aku dengar bahawa Rasulullah SAW bersabda, dan Jumaat kepada satu Jumaat yang lain adalah pelebur dosa yang tidak menjalankan dosa besar. Jawab Nabi, betul. Lalu Nabi menambahkan, al-ghuslu yaumal jum'ati kaffaratun wal masyu ilal jum'ati kaffaratun wa kullu qadamin minha ka'amal isrina sanatan fa iza faragha minal jum'ati ajizu bi'amalin mi'ata sanatin. Ini satu hadis. Mana datang seorang sahabat, seorang badui. Kisah badui ini cukup banyak, dan dia banyak memberi inspirasi dan hukum-hukum yang baru. Sahabat-sahabat kadang-kadang nak bertanya kepada Rasulullah, tapi kadang-kadang malu. Macam tuan-tuan lah, mungkin ramai orang, ramai pensyarah ataupun pengkuliah-pengkuliah yang datang ke sini, yang popular, yang tak popular, tapi nak bertanya itu kadang-kadang malu pula. Kadang-kadang macam soalan tak penting bagi kita, anggap tak penting, tapi sebenarnya dia memberi satu inspirasi kepada orang lain, memberi inspirasi kepada orang lain. Dan badui ini dia orang kampung. Badui ini orang kampung. Jadi dia tak ada protokol lah istilahnya. Dia masuk-masuk, dia pun tanya Rasulullah, begini. Dia masuk-masuk masjid, dia pun minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagi aku makanan. Ya Rasulullah, bagi itu, bagi ini. Macam-macam dia minta. Kita mungkin nak minta zakat ke, nak minta bantuan ataupun sign. Pegawai masjid ni pun kadang-kadang kita tengok mana satu lah imam, mana satu lah pegawai dia kan. Dia tanya orang dulu, dia riki dulu kan. Orang Badui ni dia tak seperti itu. Ya. Ketika Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar, lalu datang Badui, datang masuk, lalu bertanya, ya Rasulullah, bila berlakunya kiamat? Tak terkejut kita bila orang tanya, bila datang masuk, Ustaz, bila berlakunya kiamat? Kiamat kecil, hampirlah semua orang akan mengalami kiamat kecil, iaitu mati. Kalau kiamat besar tu tunggulah, tunggu je lah. Tanda-tanda semua dah hampir ada semua. Tinggal tunggu Dajjal je. Mungkin Imam Mahdi dan Nabi Isa. Itu contohlah. Jadi Badui ini pun dia datang ke masjid Rasulullah SAW, lalu dia bertanya. Dia kata, ya Rasulullah, aku mendengar Rasulullah pernah bersabda tentang kelebihan dan kehebatan Jumaat. Mana daripada satu Jumaat kepada satu Jumaat itu dia menghapuskan dosa. Seperti orang juga yang dalam hadis itu disebut juga umrah wal umratu ila umratin. Mana kafarah.
Ada satu umrah kepada satu umrah yang lain. Mana kalau tuan-tuan tahun ni pergi, tahun depan pergi, yang ada duit lah, yang ada duit, dia akan menghapuskan dosa tu sepanjang satu umrah kepada satu umrah. Begitu juga dengan Jumaat tadi tu. Baju ini kata, aku mendengar tadi bahawa kamu menceritakan bahawa daripada Jumaat yang lepas sampailah Jumaat yang akan datang tu dia akan menghapuskan dosa. Lalu Rasulullah mengatakan betul. Apa yang saya cakap tu betul. Apa yang diberitahu oleh Rasulullah SAW ini semua betul. Wa wal haq. Dia betul. Tak ada tipu-tipu dia. Tak ada tipu-tipu. Lalu Rasulullah SAW menambah lagi tentang Jumaat ni. Apa tambahan Rasulullah? Al-ghuslu yaumal jum'ati kafaratun. Mandi sempena, mandi sunat sempena hari Jumaat. Mandi sunat sempena hari Jumaat. Memang digalakkanlah pada kita kan untuk mandi sebelum kita datang ke masjid pada hari Jumaat itu sendiri. Memang digalakkan untuk kita mandi sunat. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahawa mandi hari Jumaat, mandi sunat hari Jumaat tadi itu kafarah, menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Selama ini kita mandi ke tak mandi ke datang Jumaat sudah kan, ataupun kita mungkin mandi setiap Jumaat. Memanglah setiap pagi itu kadang kita mandi, memang jadi amalan kita. Kemudian sebelum Jumaat kadang-kadang kita tak mandi pun, kita berwuduk, kita pun datang ke masjid terus. Ada setengah orang dia pagi itu pukul 7 dia mandi ataupun selepas subuh dia mandi. Kemudian bila masuk pukul 11 pagi itu dia mandi lagi sempena untuk sembahyang sunat Jumaat. Sembahyang sunat. Mana niat tu berbezalah, mana mandi sembahyang pula. Mandi sempena hari Jumaat khusus. Dan dia menghapuskan dosa. Maknanya setiap titik air yang terkena pada tubuh badan kita tu dia akan membawa dosa-dosa kita. Ya Allah, untungnya. Tapi selama ni kita tak mungkin taklah berniat bahawa semandian itu menghapuskan dosa kita. Ya. Tapi bila kita dah tahu seperti ini bahawa Rasulullah SAW menyabdakan bahawa setiap titik ataupun setiap mandian seseorang tu pada hari Jumaat, sempena hari Jumaat untuk solat Jumaat, dia akan menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Itu yang pertama, ditambah oleh Rasulullah menjadi maklumat ataupun makluman kepada Badui dari itu. Kemudian Rasulullah mengatakan wal masyu ilal jum'ati kafaratun, dan berjalan menuju ke masjid pada hari Jumaat. Tak kira lah sekarang kita semua berkenderaan, jarang yang berjalan kaki lah, kecuali mungkin di flat-flat yang berdekatan dengan ni mungkin jalan kaki mungkin. Kadang-kadang itu pun start kereta juga. Sebab dia kata pukul 11 orang tak sampai lagi, dia boleh parking depan masjid. Dia pun parking depan masjid. Jadi perjalanan ke masjid sempena untuk kita solat Jumaat tadi itu juga merupakan satu kafarah. Kafarah ni ialah penghapus dosa. Penghapus dosa. Ya, kafarah ni dalam Islam ni cukup banyak lah. Cukup banyak perkara-perkara yang menjadi sebab kepada kafarah. Kalau bulan puasa tu, kalau kita pun tengok situasi semasa kita di Selangor lah terutamanya, dia musim bulan Rejab, bulan Syaban, ramai lagi orang yang berkahwin, kan, menikahkan anak dia ataupun dia nikahkan diri sendiri untuk kedua dan ketiga mungkin, kan, mungkin. Tapi itulah bahayanya bila ialah anak-anak muda kita sekarang ni, anak-anak saya, contoh anak saya sendiri pun, kalau dia sudah agamanya mungkin kurang, tidak seperti mana orang lainnya yang full time belajar agama tu. Jadi kita khawatir bahawa bila pada bulan Ramadan tu dia anggap macam bulan-bulan biasa aja. Hubungan suami isteri itu macam biasa. Sebab di zaman Rasulullah SAW pun berlaku. Pada peringkat awal Ramadan dilarang untuk melakukan hubungan dengan isteri. Tiba-tiba datang seorang sahabat, halak tu ya Rasulullah, binasalah tu ya Rasulullah, binasalah. Kenapa? Kata Rasulullah, waqa'tu zaujati, aku telah mensetubuhi isteri aku pada malam itu.
malam tu. Peringkat awal sahabat-sahabat beranggapan mana bila Ramadan ni dia tidak boleh untuk bersama dengan isteri. Jadi bila kes ni berlaku, ada satu lagi kes berlaku di zaman Rasulullah, semua mengadu pada Rasulullah. Lalu turunlah ayat ayat Quran yang membenarkan, mengharuskan untuk bersama dengan isteri pada malam. Rafasa ila nisaikum, tak silap saya. Mana pada malam-malam Ramadan tu boleh kita bersama dengan isteri. Atau contoh contoh kafarah. Kafarahnya kalau bersama tu ialah memerdekakan seorang hamba. Zaman kita ni tak ada hamba lah. Skip kepada yang kedua. Yang kedua ialah berpuasa 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Tak ada masalah. Tuan-tuan dah puasa Ramadan dah 50 kali, 60 kali, tak ada masalah lah. Ada praktikal tu dah ada untuk puasa 2 bulan berturut-turut tu tak ada masalah lah rasanya. Kalau mungkin doktor sahkan bahawa tak boleh nak puasa. Kalau puasa pengsan, kalau puasa pengsan. Kalau begitu memberi makan kepada 60 orang. 60 orang. Kadang-kadang kita mendengar orang bersumpah, kalau begitu begini saya akan lari bugil. Contoh. Dia bersumpah dengan nama Allah. Tiba-tiba berlaku betul benda tu, dia kena berlari lah bugil. Tapi Islam tidak membenarkan. Sebab di zaman Rasulullah SAW tu ada seorang sahabat berdiri depan masjid Nabi itu, berdiri dalam keadaan panas. Lalu Rasulullah kata, kenapa orang tu berdiri dalam panas? Dia bersumpah, dia bernazar. Dia bersumpah ataupun bernazar untuk sesuatu perkara, dan perkara itu telah berlaku, lalu dia berdiri di panas tu. Macam sekarang lah, musim panas sekarang ni, sebelum zuhur tu 1 lebih, mana tuan-tuan datang sini pukul 12, dia berdiri depan tu seorang karena panas tu. Jadi Pak Imam tengok, kenapa pula haji tu? Suruh dia masuk, batalkan. Bayarlah kafarah. Bayarlah kafarah. Dia ada kafarah sumpah, melanggar sumpah, melanggar nazar dan sebagainya. Dia kafarah cukup banyak dalam Islam itu sendiri. Dan di antara penerima kafarah ini adalah orang miskin. Sebab itu miskin ini dia tidak boleh dibasmi. Dia boleh dikurangkan sahaja. Sebab orang miskin ini sebagai penerima zakat, penerima kafarah, macam-macam kepada penerimaan dalam Islam ni. Jadi berjalan menuju ke masjid sempena hari Jumaat ataupun solat Jumaat itu merupakan satu kafarah. Semakin panjang perjalanan kita, semakin banyaklah dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua kita dah tahulah, mana bukan sekadar solat Jumaat saja yang diampunkan, bahkan solat-solat biasa pun dalam perjalanan kita ke masjid itu pun diampunkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat kita bila kita mengenal Islam ni, kebanyakan pahala-pahala tu digandakan oleh Allah Subhanahu, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu untuk seseorang tu meraih kepada jumlah pahala yang cukup banyak dalam kehidupan dia sehari-hari. Wa kullu qadamin minha ka'amalin isrina sana. Setiap tapak yang melangkah, mana setiap langkahan kaki kita tu seperti orang yang beramal 20 tahun satu tapak. Nampak tu satu tapak. Seperti orang beramal selama 20 tahun. Ya Allah. Tadi kita ada niat nak pergi ke masjid, dah pengampunan. Sekarang ni kita bergerak. Bergerak, tak kira lah pergerakan tu menggunakan apa? Kaki ke, kenderaan ke dan sebagainya. Maka setiap tapak yang ada, setiap pusingan yang ada tu akan menjadi penghapus kepada dosa kita. Kita mungkin tak kisah dosa ke apa ke. Sepanjang hidup kita ni dosa cukup banyak. Kalau Allah lah zahirkan dosa-dosa tu sebesar masjid ni, agak-agak nak datang ke masjid, agak-agak nak bertandang ke jamuan raya. Tak adanya. Orang tengok banyaknya dosa kat belakang, mengikutlah tu dosa tu. Ya, kalau begitulah dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti kita tidak akan ke mana-mana, melainkan kita duduk di atas sejadah kita dan kita memperbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Fakultus astaghfiru rabbakum innahu kana kana ghaffara. Perbanyakkanlah kita mengucapkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah tu Maha Pengampun kepada dosa-dosa hamba-hambanya. Jadi bila kita melangkah ke masjid ataupun bergerak ke masjid, setiap gerakan kita, setiap langkah kita itu diberikan pahala seperti kita beramal ataupun orang-orang yang beramal selama 20 tahun. Fa iza faragha minal jum'ati, bila kita selesai daripada sembahyang Jumaat, ujizu bi amalin mi'ata sanatin. Bila kita selesai sembahyang Jumaat dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, mana bila khutbah Jumaat tu janganlah tidur. Kita mendengar dengan khusyuk, perhatikan dan sebagainya. Sebab pernah berlaku macam-macam kan, bila khutbah kadang-kadang imam tak duduk antara dua khutbah kan, macam-macam yang berlaku ketika khutbah. Ada kadang-kadang ada imam khotib tu sendiri tak baca selawat sebelum khutbah. Semua perkara-perkara yang membatalkan kepada khutbah tu. Sebab itu kita, kalau kita dengar khutbah ni, kita jangan tidur lah. Sebab hari Jumaat ni seronok. Mungkin di Masjid Kota Damansara ni depan tu mungkin banyak orang berjualan, makan, minum dan sebagainya. Mungkin kita pun datang awal pukul 12 atau 12.30, kita pun makan dulu. Bila dah makan dah kenyang, duduk sini kena aircon pula dengan kipas pula. Mata pun jadi kecil. Mata kita memang dah kecil. Makanan tadi menjadi kecil lagi. Sehingga kadang-kadang tak nampak khotib di atas mimbar. Tahu-tahu dah selesai dah. Khotib tu dah nak mulakan sembahyang. Nak mulakan sembahyang kan itu. Sebab itu Jumaat, bila kita selesai sembahyang Jumaat tu dengan kesempurnaan pada syarat-syarat rukun-rukun dia semua itu, maka Allah akan memberikan ganjaran pahalanya seolah-olah kita beramal 200 tahun. Beramal 200 tahun. Ya Allah, untung. Kita pun umur kita tak sampai 200 tahun. Manakala sebulan ada 4 kali Jumaat, kadang-kadang 5 kali Jumaat, bayangkanlah 4 kali 2, 800 tahun. Atau kadang-kadang sebulan tu ada 1000 tahun. Ya Allah, untungnya. Ya Allah, untung. Tapi ibu-ibu kakak yang di rumah yang tak solat Jumaat, adakah dia dapat pahala sama seperti mana orang lelaki dapat? Ya, betul. Bila suaminya dan anak-anaknya yang lelaki pergi sembahyang Jumaat dan dia telah menyediakan keperluan asas seperti menggosok baju untuk suaminya dan sebagainya, menyediakan pakaian-pakaian yang bersih kepada anak-anaknya, maka setiap amalan tadi itu dia akan mendapat ganjaran pahala seperti mana suami dan anak-anaknya pergi ke sembahyang Jumaat. Ada ibu-ibu kakak tak perlu risaulah, tak perlu datang ke Masjid Damansara, naik ke atas tu sembahyang boleh, nak sembahyang tak ada masalah pun, sah sembahyangnya, tak perlu nak solat zuhur lepas tu, tak ada masalah, boleh. Tapi digalakkan perempuan ni duduk di rumah, sembahyang di rumah, sembahyang di rumah. Jadi inilah di antara kelebihan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat itu, satu Jumaat kepada satu Jumaat itu selama 7 hari itu akan menghapuskan dosa selagi mana kita tidak melakukan dosa besar. Selagi mana kita tidak melakukan dosa besar. Sekarang ni dosa besar ni mudah sangat nak buat. Kita memfitnah orang ataupun kita mengata orang. Sedangkan al-fitnah tu asad tu minal qatl. Fitnah tu lebih dahsyat daripada membunuh. Sebab tu memfitnah ni di antara dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Sebab itu jika kita jaga sepanjang 7 hari yang ada, mana daripada Jumaat yang pada minggu lepas sampailah Jumaat yang lalu, maka kita segala dosa-dosa kita akan diampunkan selagi mana kita tidak melakukan perkara yang berkaitan dengan dosa besar. Jadi kita tengok hikayat dia mengisahkan tentang Abu Bakar. Abu Bakar orang yang pertama masuk Islam.
Kita tahu Abu Bakar ni sahabat Rasulullah dan mertua Rasulullah. Dia adalah seorang lelaki yang mula-mula masuk Islam. Apa kisah yang berlaku kepada Abu Bakar sehingga Abu Bakar ni masuk Islam? Pada masa zaman jahiliyah, Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan saudagar yang hebat. Dia seorang businessman. Abu Bakar ni seorang businessman. Macam-macam yang dijual, sehingga dia menjadi kaya raya, billionaire, jutawan lah, kita katakan jutawan. Pada zaman jahiliyah. Ketika dia berniaga di Syam, dia bermimpi. Yalah, kalau kita niaga ke Syam, sebab daripada Mekah ke Syam tu mengambil masa yang panjang. Ada yang mengatakan 1 bulan. Yalah, bawa unta, relax, kafilah. Kalau sekarang ni bawa trailer lah, daripada Mekah sampailah ke Syria, Palestin, Jordan, ataupun Lebanon, ataupun Beirut, sampai sana. Jadi tentulah penginapan tu, Abu Bakar duduklah di rumah penginapan dia, pada malam tersebut dia bermimpi. Apa mimpi Abu Bakar ni? Bahawa matahari dan bulan ada di dalam bilik dia. Dia nampak matahari dan bulan tu berada dalam kamar dia atau bilik dia. Bilik. Kita kadang-kadang mimpi entah apa-apa mimpi. Dahlah, kita tidur pun tidak berwuduk, kita pun tidur tak sembahyang sunat 2 rakaat, kemudian kita pun tak baca doa ketika nak tidur dan sebagainya, kita pun tidur menelentang gitu, tidak mengiring ke kanan dan sebagainya, kan ikut sunah-sunah dia. Jadi Abu Bakar ni dia walaupun pada zaman jahiliyah itu begitu dan dia berniaga di Syam, tapi pada malam berlakunya dia bermimpi, dia melihat bahawa matahari dan bulan itu berada pada bilik dia. Mana dekat sangat dengan dia. Ia mengambil dan memeluk erat di dadanya dan menutup dengan selendangnya. Ialah orang mimpi. Kita mimpi. Mimpi 8 pagi di Thailand, di Songkla, contohnya lah, di Songkla kita mimpi minum pagi di Thailand. Pagi inilah kita minum di Thailand. Kita makan, ya Allah, sedap-sedapnya, nasi bubur dia, dengan ayam dia, dengan macam-macam lagi, sedap. Kita pun balon betul-betul. Contohnya begitulah. Bila Abu Bakar dia bermimpi, dia melihat matahari dan bulan tu, lalu dia peluk, seolah-olah dia peluk matahari, sedangkan matahari itu sebesar-besarnya, bulan itu sebesar-besarnya. Tapi sebab benda mimpi, semua boleh berlaku dalam mimpi ni. Dia peluk matahari dan bulan tadi itu, kemudian ditutup dengan selendangnya, menjaga rapi kepada bulan dan matahari tadi itu. Ya Allah. Kita kadang-kadang kalau mimpi pun kita tak tahu apa nak buat. Mimpi kita lah. Mimpi kita apa nak buat. Kita pun tak tahu. Kalau Allah beri satu mimpi, perjalanan daripada Kota Damansara ni pergi ke Johor contohnya. Apa yang kita nak ambil iktibar daripada mimpi tersebut kadang-kadang. Kita tak tahu. Mimpi, kadang mimpi mainan tidur dia kata. Kita pun tak tahu. Kadang-kadang Allah nak beri sesuatu kepada kita. Bahawa dalam perjalanan tu banyak hikmah, banyak perkara yang boleh kita ambil, contohnya lah. Begitu dia bangun, bila dia terjaga daripada mimpi tadi ataupun daripada tidurnya, dia langsung menemui pendeta Nasrani untuk menanyakan mimpinya. Ketika tiba dia berjumpa dengan pendeta tadi itu, dia terus menyatakan tentang mimpinya. Ialah kadang-kadang saya kuliah di mana-mana tempat, kadang-kadang ada orang jumpa lepas kuliah tu, orang jumpa, Ustaz, semalam saya mimpi begini. Apa maksudnya ya? Saya ni wallahu a'lam lah, saya memang tak pandai lah nak menafsir mimpi dan sebagainya, saya pun memang tak tahu. Memang ada buku-buku yang berkaitan dengan mimpi ni, ada tafsir-tafsir yang berkaitan dengan mimpi. Boleh dipelajari sebenarnya, mimpi ni boleh dipelajari melalui hadis-hadis dan sebagainya dalam. Tapi saya
Tak pandai, memang saya tak pandai hal-hal itu. Lalu dia bertanya kepada padri ini, sebab tu padri ini dia membaca kitab Injil, dia memahami kitab Injil, dia tahu tanda-tanda kerasulan di akhir zaman, satu demi satu. Sebab itu Al-Quran sebut di dalam satu ayat, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Kristian, padri-padrinya, orang Nasara, orang-orang Kristian ni, mereka mengenal bila mereka baca kitab Bible, tak kiralah kitab Bible Melayu ke, kitab Bible Arab ke, English ke apa ke, dia tahu dalam situ diceritakan sebiji-sebiji tentang Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman, tanda-tanda dia, orangnya, sebagainya. Sebab itu Hercules, Raja Rom, Maharaja Rom lah, ketika itu dulu, zaman dahulu. Bila Rasulullah SAW menghantar satu surat kepada Maharaja Rom, innahu min, kalau yang Sulaiman tu innahu min Sulaiman, ini kata min Muhammad Rasulullah. Tapi dimulakan di atas tu dengan Bismillahirrahmanirrahim, aslim taslam. Bila Raja Hercules ini membaca, dia seorang yang berpegang teguh dengan agama Nasara ataupun Kristian pada zaman itu. Rom memang Kristian lah. Dia kata, tengok ayatnya, tulisannya. Tulisan ini dimulakan dengan Assalamualaikum dan sebagainya, kemudian aslim taslam, kemudian ayat itu. Tapi yang dia terkesima itu bila dia membaca bahawa ada perkataan daripada Ahmad dan Muhammad. Sebab dalam kitab Injil nama Nabi Muhammad itu disebut dengan nama Ahmad, dan Al-Quran pun sebut Ahmad. Dan Al-Quran pun sebut Ahmad. Jadi bila dia sebut Ahmad ni daripada Madinah pula, dia kata, inikah Nabi yang baru? Nabi baru. Bila kita di Terengganu ada seorang yang mengaku Tuhan. Di Pahang baru ni pun ada seorang yang mengaku Tuhan, Tuhan Harun. Tuhan Harun. Kita pun tanya-tanya, saya orang Pahang, selama saya hidup di Pahang sebelum pindah ke Kota Damansara, tak pernah dengar pula Tuhan Harun ni. Tiba-tiba wujud pula Tuhan Harun. Kita pun tanya, kita pun telefon lah orang kampung. Siapa ni Tuhan Harun? Alah, kawan kita juga dulu. Ngaji pondok tak jadi. Lepas tu dia mengakulah Tuhan Harun. Contoh je. Seperti itu tadilah. Hercules bila dia melihat nama Ahmad dan Muhammad tadi itu, dalam kitab Injil ada nama ni. Ada nama. Sebab itu bila Rasulullah SAW dalam surat tersebut aslim taslam, kalau kamu patuh dengan Islam atau memeluk Islam, kamu akan sejahtera. Dia pun berbincang dengan kabinet dia pada ketika itu untuk melihat siapakah nama Ahmad ni. Adakah orang yang sama seperti mana yang tercatat pada Bible ataupun Injil itu, ataupun orang yang lain. Tapi berbeza pula bila Rasulullah SAW menghantar kepada Maharaja Parsi. Maharaja Parsi, dia memang orang Parsi ini dia menyembah api, Majusi. Golongan Majusi menyembah api. Bila dia sebut nama Muhammad ni memang dia tak kenal lah, kecuali orang-orang yang pernah membaca kitab-kitab yang terdahulu. Jadi bila Nabi Muhammad offer kepada orang Parsi ni untuk masuk Islam, Maharaja masuk Islam, dia kata tak boleh. Walaupun ketika itu Parsi ini baru kalah dengan Rom. Peperangan Parsi Rom, kalah Parsi. Tapi oleh kerana Maharaja Parsi ini dia merobek-robek surat daripada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan bahawa akan binasalah kerajaan Parsi dalam masa yang terdekat.
Sebab itu orang Islam pernah berperang dengan Maharaja Parsi. Maharaja Parsi menghantar seramai 245,000 orang, dan tentera Islam ketika itu yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid seramai 24,000 orang. Memang tak balance lah ya, 240 dengan 24,000, memang tak balance lah. Hanya 10% lawan 100%. Jadi tapi menang Islam. Menang Islam. Itu sebab itu Abu Bakar ni dia jumpa dengan pendeta ni sebab dia tahu bahawa pendeta ni orang yang memahami tentang sesuatu perkara dan mimpi itu sendiri. Mana bila dia datang kepada pendeta tadi itu atau padri itu, padri itu bertanya, dan dari mana anda? Saya daripada Mekah, kata Abu Bakar. Daripada suku apa? Suku, mana daripada kabilah ataupun daripada puak mana? Orang Johor ke, orang Negeri Sembilan ke, orang Perak ke, orang Kedah ke. Contohnya kalau kita di Malaysia lah, kita pun tanya daripada mana? Main mana? Kan? Contohnya lah, kalau Negeri Sembilan dengan logat-logatnya masing-masing lah, kan? Jadi Abu Bakar menjawab, aku daripada suku Tayyib. Daripada suku Tayyib. Kerja apa? Buat apa sekarang? Saya bisnes. Sekarang saya daripada Mekah ni pergi ke Syam ni bisnes. Lalu padri itu berkata kepada Abu Bakar, di tempat kamu tu akan lahir seorang lelaki daripada Bani Hashim. Daripada Bani Hashim. Ini kitab Taurat atau kitab Injil itu sendiri yang menceritakan. Kalau kitab Taurat pun menceritakan benda yang sama, kitab Injil pun menceritakan yang sama. Kita sama tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW di penghujung atau Nabi yang terakhir. Padri ini boleh menceritakan lelaki ini daripada Bani Hashim memang, kemudian namanya Muhammad. Dengan dia akan mendapat gelaran sebagai Al-Amin. Kita tahu ketika dia berumur belasan tahun tu, Nabi Muhammad telah digelar ataupun dijuluk dengan gelaran sebagai orang yang cukup amanah. Cukup amanah. Ia menjadi nabi di akhir zaman. Andai kata ia tidak ada, maka Allah tak akan menciptakan langit dan bumi dan isinya. Memang ada hadis ni kan, kalaulah tidak kerana Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi dan segala-gala isinya yang ada. Memang ada hadis kan. Saya yakin mungkin tuan-tuan dah terbiasa mendengar tentang hadis tersebut, tentang penciptaan langit dan bumi disebabkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga andaikan dia ada, Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam. Kalaulah tidak kerana Nabi Muhammad. Sebab itu dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawa Adam ketika Nabi Muhammad diciptakan, Adam tu masih dalam bentuk air dan tanah. Belum bercipta lagi, baru air dan tanah ketika Nabi Muhammad diciptakan. Itu panjang perbezaan. Itu panjang cerita dia lah, cerita Nur Muhammad dan sebagainya, macam-macam lagi lah. Ada orang yang tak percaya, ada orang yang percaya, wallahu a'lam dalam hal itu. Para nabi dan para rasul, dan sebagai penutup para nabi, anda akan menjadi pemeluk agamanya, anda akan menjadi pembantu dekatnya. Inilah tafsir mimpi yang anda alami. Agak-agak kalau kita orang tanya itu, boleh tak kita memberi satu tafsiran atau penggambaran kepada mimpi yang dilalui oleh seseorang tadi itu. Kalau dalam TikTok tu isteri marah suami sebab isteri mimpi suami kahwin satu lagi, kan? Mimpi ya, tapi dia marahnya suami. Kat mana? Kata kat mimpi. Kat mimpi. Kan? Macam tu pun kan. Ada juga idea orang nak buat dah TikTok kan.
Pendeta itu lalu meneruskan, sifat dan ciri-ciri laki itu telah dikudapatkan dalam kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur. Mana ketiga-tiga kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, Zabur kepada Nabi Allah Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa AS. Semuanya menceritakan tentang kelahiran dan juga Nabi yang terakhir dengan ciri-ciri yang spesifik. Kalau kita rasa benda ni mungkin karut, tak apa. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Ketika dia berada di Parsi itu sendiri, dia pernah mendengar bila dia belajar tentang agama Kristian, dalam kitab Injil itu menceritakan tentang kelahiran seorang nabi yang terakhir. Ciri dia diceritakan oleh pada itu begini. Sehingga Salman Al-Farisi ini dia tak boleh melainkan mencari orang tadi itu, mencari nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Daripada Parsi itu dia keluar, dia bukannya orang biasa, dia adalah orang kaya, keturunan kaya. Salman Al-Farisi ini berjalan sehingga akhirnya dia ditangkap dan dijadikan hamba oleh seorang Yahudi. Bila dia mendengar Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah itu, dia pun datang ke masjid Quba, ke masjid Madinah Quba, dan membawa makanan kurma, standan kurma. Kurma ni ada kalanya dia warna hijau, dan setandan warna merah, warna hitam. Warna hitam tu dah masak tu lah, macam tuan-tuan makan yang balah tu. Jadi hari pertama Salman tu jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ini kurma, sedekah untuk. Sebab Salman tahu bila diberi secara sedekah ni, Rasulullah SAW tidak makan kurma tersebut. Dia tengok, dia perhati, memang Rasulullah tak makan. Esok datang lagi, bawa lagi standan kurma yang dalam tanah tu pelbagai, yang muda, yang tua dia. Kemudian diberikan, ya Rasulullah, ini hadiah dari aku. Hadiah. Jadi Rasulullah makan sebahagian, lalu yang bakinya tu diagih kepada sahabat-sahabat yang ada di Masjid Quba pada ketika itu. Tapi satu tanda lagi yang Salman Al-Farisi ini tahu bahawa di belakang ataupun di belakang Rasulullah itu ada cop kenabian. Sebab itu bila Salman Al-Farisi itu berada di belakang, lalu Rasulullah tunduk dan dijatuhkan dia punya kain yang berada di bahunya itu, sehingga nampak cop tadi itu. Ketika itulah Salman Al-Farisi ini masuk Islam. Itu sebagai bukti lah, bahawa orang-orang dahulu ataupun sebelum kelahiran ataupun pelantikan Nabi itu, mereka telah mengetahui tentang kewujudan seorang Nabi di akhir zaman itu sebenarnya, seperti mana yang berlaku pada Abu Bakar ni. Sesungguhnya saya telah memeluk Islam untuknya, akan tetapi saya melakukannya dengan sembunyi-sembunyi kerana takut kepada orang Nasrani yang lain. Orang Nasrani, sesama mereka sendiri pun ada yang setuju dengan kelahiran ataupun pelantikan Nabi yang terakhir ni, sebab mereka beranggapan bahawa Nabi-Nabi mestilah daripada kalangan Yahudi ataupun Bani Israel. Tiba-tiba Nabi Muhammad itu daripada golongan Arab, daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi padri ini sendiri pun dah mengislamkan dirinya, beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi setelah Nabi Abu Bakar pun mendengar penjelasan tersebut daripada padri tadi itu, hatinya tertanya-tanya dan ingin sekali bertemu dengan Nabi SAW. Inilah bila kita dah diramalkan bakal menjadi orang kanan kepada seorang Nabi di akhir zaman. Wah, kita rasa teruja sangatlah bila. Lalu dia pun segera balik
Talib dan juga mendapatkan Rasulullah SAW dalam perjalanan dan sampai ke Mekah dari itu. Suatu hari Nabi bertanya, Nabi bertanya kepada Abu Bakar ni. Kerana bila Abu Bakar mendengar penjelasan daripada padri tadi itu, bila sampai ke Mekah setiap hari Abu Bakar ni bertandang ke rumah Rasulullah, ke rumah Abu Talib lah. Sebab bila kewafatan mak dia tu, Nabi tinggal di rumah Abu Talib, bapa saudara dia. Tapi yang peliknya Abu Bakar ni setiap hari datang, bila sehingga menimbulkan sesuatu kepada diri Nabi SAW. Lalu Nabi pun bertanya, wahai Abu Bakar, saya perhatikan kamu ni setiap hari datang ke rumah aku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan atau yang kamu hendak tadi itu? Kemudian Nabi pun bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar, alangkah baiknya kalau kamu, wahai Abu Bakar, mengikut agama aku. Mana memeluk agama Islam lah, offer kepada Abu Bakar untuk memeluk agama Islam pada ketika itu, setelah pelantikan Nabi Muhammad SAW. Lalu ialah Abu Bakar pun ialah pada zaman itu, zaman sebelum viral istilahnya tentang kenabian Nabi Muhammad SAW ni di kota Mekah itu sendiri. Abu Bakar pun ragu-ragu. Kalau engkau seorang Nabi, kata Abu Bakar, pasti ada mukjizatnya. Dia kata begitu, pasti ada mukjizat dia, ada kelebihan, ada keistimewaan. Jadi tunjukkanlah kepada aku, kata Abu Bakar dari itu. Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan, tidakkah cukup dengan mimpi yang kamu telah lalui semasa kamu berada di Syam dulu? Macam mana pula Nabi boleh tahu yang dia bermimpi ketika berada di Syam dulu? Macam saudara ni, saya tak tahu dia mimpi apa semalam, saya pun tak tahu. Tapi Nabi boleh tahu pula yang Abu Bakar semasa berada di Syam tu, dia bermimpi tentang matahari dan bulan yang berada di biliknya. Agak-agak kita terkejut tak bila orang tahu hal-hal tu. Kalau zaman sekarang ni mungkin ada CCTV, mungkin ada orang rakam video ke apa ke. Ni tengok video ni, kalau kamu tak berani video ni. Kan? Tak boleh buat apa lagi kita sebab dah ada bukti. Dah ada bukti rakaman CCTV macam-macam lagi kan orang ambil sekarang ni. Sekarang ni orang pelik-pelik tapi itulah sebagai bukti. Jadi ketika itulah Abu Bakar pun langsung mengucapkan 2 kalimah syahadah bersama dengan Rasulullah SAW dan memeluk Islam ketika itu. Ya Allah. Inilah kadang-kadang tuan-tuan, kita percaya sesuatu perkara. Contoh dalam hukum fiqh lah, kadang-kadang ustaz-ustaz yang fiqh ni dia sebut hukumnya haram. Kita pun kata apa pula jadi haram? Apa dalil? Apa hujah dia kan? Padahal ustaz kata dia tahu bahawa ilmunya melaut. Dia belajar di Timur Tengah, kemudian dia sambung belajar lagi di Malaysia sampai PhD macam-macam. Sijil yang dia ada. Sijil pendidikan yang dia ada, paling tinggi PhD. PhD-nya bukan 1, 5 PhD. 5 PhD. Bila dia kata haram, kita pun masih ragu-ragu. Betul ke Prof ni katalah haram? Apa dalilnya Prof? Wah, kita pun minta begitu. Begitu juga Abu Bakar tadi, walaupun Nabi menceritakan tentang mimpi Abu Bakar bila dia berada di Syam tadi itu dan diceritakan oleh padri begini. Tapi dia masih ragu-ragu lagi. Jadi akhirnya keraguan tadi itu dibuktikan oleh Rasulullah SAW bahawa semua mimpi dia adalah benar dan apa yang bakal berlaku kepada dia adalah benar. Lalu dia pun masuk Islam. Jangan kita lah tuan-tuan, kadang-kadang begitu. Keraguan ni memanglah syaitan ni dia tak nak kita tu on the spot percaya. On the spot percaya. Walaupun orang tu orang yang mungkin berautoriti tentang sesuatu perkara. Bila dia bercakap, kadang-kadang kita angguk, tapi kadang-kadang kita giling.
ke kanan ke kiri, seolah-olah betul ke, kan? Masih ada keraguan-keraguan, ada keraguan-keraguan tentang sesuatu perkara tadi itu di sana. Jadi saya tengok pun di luar dah bunyi burung, mungkin akan hujan, yang naik motor mungkin kalau balik hujan pula. Jadi saya rasa kita sampai di situlah insya-Allah. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada hadis yang ke-6, hadis yang ke-6. Banyak peristiwa-peristiwa dan hikmah-hikmah yang boleh kita kutip daripada hadis yang ke-6 ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita saban hari petunjuk-petunjuknya, hidayah-hidayahnya untuk kita terus menjadi seorang Islam yang diterima ataupun diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala amal-amal kita di dalam dunia ini dan sebagai bukti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala esok di akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal kita dan juga memberkati kehidupan kita dan terus kita tangguhkan dengan kita baca tasbih kafarah dan kita baca surah wal as. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.